Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episod kali ini. Untuk episod kali ini kita nak mengulang kaji sedikit berkenaan dengan bulan Ramadan, iaitu insya-Allah pada hari Selasa ini akan bermulanya rukun Islam kita yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah untuk kita punya viewers, diharap dan doakan semua sihat dan bersedia untuk menyambut bulan puasa pada tahun ini. Jadi sebelum kita sembang lanjut lagi, kita ingin mengambil ibrah sedikit berkenaan dengan sejarah bagaimana bulan puasa ni. Mengikutkan sejarah, kita umat Islam diperintahkan mula berpuasa pada tahun kedua Hijrah, iaitu selepas berhijrahnya Nabi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan mengikutkan pada tahun tersebut merupakan tahun kedua Hijrah, iaitu 2 tahun selepas peristiwa Isra Mi'raj, iaitu dapatnya umat Islam perintah untuk solat 5 waktu sehari semalam. Jadi berkenaan dengan puasa ni diperintahkan kepada kita pada 2 Hijrah. Iaitu kenapa diperintahkan pada 2 Hijrah? Kerana pada ketika itu umat Islam pada ketika itu alhamdulillah iman mereka semakin kuat, semakin teguh. Jadi barulah Allah turunkan perintah untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu sebut sedikitlah berkenaan dengan sejarahnya. Macam mana kita mula mendapat perintah berpuasa wajib di bulan Ramadan. Dan sebelumnya 2 Hijrah tu ada juga puasa, tapi bukannya puasa wajib di bulan Ramadan lah. Seperti mana kita tahu yang kita dapatnya perintah solat ketika Isra Mi'raj, dan kita dapatnya perintah puasa selepas kita teguhnya iman umat Islam pada ketika itu. Jadi itu pada tahun kedua Hijrah, dan pada ketika itu di kota Madinah. Seperti mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi itu adalah satunya firman Allah berkenaan dengan jatuhnya perintah wajib untuk kita berpuasa. Bila kata berpuasa wajib ni adalah berpuasa wajib di bulan Ramadan. Okey. Jadi jom kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan bulan puasa di bulan Ramadan kali ini. Syarat wajib puasa ada 6, iaitu Islam, baligh, berakal, sihat, bermukim, iaitu tidak bermusafir lah, suci dari haid dan nifas. Syarat sah puasa, mestilah kita orang Islam, berakal dan mumayyiz, suci dari haid dan nifas, yang nyata masuknya bulan Ramadan. Kalau tak masuk lagi bulan Ramadan, itu puasa sunat lah. Sebab tu kata puasa yang wajib seperti mana dalam rukun Islam kita yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rukun puasa ni ada 3, iaitu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tu mestilah berniat. Kalau dia tak berniat, macam mana dia nak puasa? Dan yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi kat sini kita kena ambil tahu dari pukul berapa kita kena start berpuasa, iaitu daripada terbitnya fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar tandanya adalah waktu subuh, dan tenggelamnya matahari adalah waktunya maghrib. Dan sebelum tu adanya waktu imsak. Dan di sini kita kena tahu apa maksudnya imsak. Imsak maksudnya menahan diri. Dan imsak ni adalah berlaku diambil kira 10 minit sebelum masuknya waktu fajar, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Mengikutkan ulama-ulama yang terdahulu, macam mana mereka mengirakan 10 minit ni adalah berdasarkan kiraan seperti mana bacaan 50 ayat Al-Quran. Dan diorang telah mengkaji dan diorang telah buat dia punya kajiannya. Bacaan 50 ayat tu bersamaan dengan lebih kurang 50 minit. Jadi imsak tu adalah 10 minit, bersamaan dengan 10 minit. Jadi imsak tu adalah 10 minit sebelumnya fajar. Jadi adakah kita boleh bersahur selepas waktu imsak? Jawapannya, ya, kita boleh bersahur. Cuma waktu imsak tu adalah bermaksud, imsak tu sendiri bermaksud menahan diri.
Jadi untuk kita berjaga-jaga lah. Dan kita waktu imsak ni adalah untuk kita waktu berjaga-jaga supaya kita tak terlajak. Kerana azan je subuh, memang dah waktu untuk kita berpuasa. Seterusnya kita kena ambil tahu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa ada 8. Makan dan minum dengan sengaja, memasukkan dengan sengaja benda dalam rongga yang terbuka, muntah dengan sengaja, keluar haid dan nifas, gila, murtad, keluar mani dengan sengaja, bersetubuh pada siang hari. Seterusnya perkara sunat ketika puasa. Segera berbuka puasa. Masuk je azan waktu maghrib tu, kita disunatkan untuk bersegera untuk berbuka puasa. Berbuka dengan kurma, kalau tak ada kurma, ataupun makanan-makanan yang manis. Yang ketiga, membaca doa, memperbanyakkanlah doa. Kerana bulan Ramadan ni, insya-Allah doa kita ni Allah akan makbulkan dengan izinnya. Yang keempat, melambatkan bersahur. Itu yang dikatakan tadi, kita bangun, kita melambatkan sahur. Dan waktu imsak tu adalah waktu untuk kita berjaga-jaga. Membanyakkan amalan ibadat kita, banyakkan baca Al-Quran, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan. Sentiasa bersedekah. Jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Dan yang ke-8, seboleh-bolehnya mandilah junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Jangan pula dah masuk waktu subuh kita melewat-lewatkan. Walaupun dari segi syarat sahnya masih sah lagi puasa kita, tapi adalah lebih baik untuk kita mandi junub lebih awal daripada daripada kita melewat-lewatkan mandi wujud kita tu. Elok sebelum bangun je mandi wujud dulu, lepas tu sahur, dan seterusnya solat subuh lah. Perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Bersuntik. Ini berkenaan, kalau suntik ni kita boleh ambil tahu berkenaan dengan vaksin lah. So sekarang ni memang musim COVID dan juga musim vaccination ni, ramai orang yang tengah nak tunggu giliran ambil vaksin ni kan. Jadi suntik vaksin ni adalah perkara yang makruh ketika puasa. Jadi tidak membatalkan puasa kita. Seterusnya berbekam, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Mandi yang berlebihan pun makruh juga ya. Rasa makanan di hujung lidah. Ini kalau untuk tukang masak kan, adalah perkara yang makruh tapi tidak membatalkan puasa. Tapi janganlah pula rasa berlebih kan. Seterusnya adalah golongan yang wajib mengqada puasa. Orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, orang yang musafir bukan kerana maksiat, orang yang kedatangan haid dan nifas, orang yang meninggalkan niat puasa, orang yang sengaja melakukan perkara yang membatalkan puasa, orang yang pitam atau mabuk, orang yang sangat lapar dan dahaga. Itu golongan yang wajib qada puasa lah. Mereka yang dikenakan membayar fidyah puasa, mereka yang tidak dapat mengqadakan puasa sehingga masuk Ramadan kali kedua. Fidyahnya 1 cupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan, di samping mengqadakan puasanya bagi setahun yang ditinggal. Kalau tidak diqada sehingga melampaui 2 tahun, maka dikenakan 2 cupak, tapi puasa tetap juga 1 hari, tiada tambahan. Faham tak ini? Dia lebih kurang macam ni lah. Jadi seandainya hari puasa tahun ni kita tertinggal 1 hari, sepatutnya tahun depan kita ganti. Tapi kita tak ganti. Lepas tu kita sampai Ramadan yang akan datang. Lepas tu masuk tahun yang kedua kita masih tak ganti lagi. Jadi kat sini ganti puasanya masih lagi 1, tapi fidyah dia jadi 2. Faham kan? Orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang terlalu tua dan tidak berdaya untuk berpuasa. Orang yang ada qada puasa tetapi meninggal dunia sebelum sempat berbuat demikian. Fidyah saja ni dibuat oleh kerabat atau si mati dan diambil daripada harta daripada pusakanya. Jadi seandainya orang tu dah meninggal dunia dan dia tak sempat nak qada puasanya, waris perlu membayar fidyahnya, tapi perlu diambil daripada harta pusakanya, bukan daripada harta lain. Seandainya dia tidak meninggal harta pusakanya, tidak menjadi tanggungjawab kepada waris untuk membayar fidyahnya. Perempuan yang mengandung atau yang menyusukan anaknya perlu mengqada puasa dan membayar fidyah 1 cupak beras bagi setiap hari yang ditinggalkan. Sekiranya dia meninggal puasa kerana membimbangkan anaknya, tetapi sekiranya dia takut memudaratkan pada dirinya, dia hanya wajib mengqada puasanya. Seterusnya ini adalah perkara yang penting lah untuk pasangan suami isteri lah. Berkenaan dengan kifarat bersetubuh pada bulan Ramadan. Orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, ini pada siang hari lah, bukan pada malam hari, iaitu pada ketika berpuasa lah.
maka kedua-dua suami isteri tersebut perlu mengkodok puasa. Ingat kalau ada pasangan suami isteri yang bersetubuh di siang hari, maka adalah wajib untuk mereka berdua mengkodokkan puasa berkenaan. Dan kena ingat, suami ada tanggungjawab besar lagi. Nak tahu apa? Iaitu suami wajib membayar kifarat, iaitu denda, seperti memerdekakan seorang hamba mukmin, lelaki atau perempuan. Maksudnya sekarang ni dah tak ada dah hamba-hamba kan, sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kalau tidak berdaya, kalau tak mampu juga, yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Walau bagaimanapun, jika persetubuhan itu dilakukan kerana terlupa, jahil tentang haramnya, dipaksa ke atasnya, tidaklah wajib kifarat. Jadi ini adalah hubungan yang sukarela lah. Jadi suami isteri perlu mengkodok puasa dan suami perlu bertanggungjawab di atas kesalahan yang telah dibuatkan. Seperti yang disebut tadi lah, 3 tu. Dan melepaskan hamba, kedua berpuasa 2 bulan berturut, yang ketiga memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Berkenaan dengan tahapan ataupun tingkatan puasa ni kan, puasa ni ada 3 tingkatannya. Iaitu untuk yang pertamanya, puasa umum. Bagi puasa umum ni, sekadar menahan makan, minum dan keinginan berjima. Menahan diri je daripada benda-benda yang zahir ni. Dan puasa khusus, kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ni dia tingkatan yang lebih tinggi, iaitu memelihara mata, telinga, lidah, tangan dan kaki daripada melakukan dosa, selain menahan diri daripada perkara yang di atas lah. Dan yang ketiga adalah puasa khusus al-khusus, merangkumi puasa di atas dan disempurnakan pula dengan puasa hati daripada semua keinginan zahir dan batin. Ini maksudnya menahan diri segala-galanya, tidak berlebihan di dalam puasa, beramal ibadat yang banyak, tertumpu fokusnya segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, berkenaan dengan mereka yang dibenarkan meninggalkan puasa, iaitu orang yang hilang daya upaya seperti sakit, yang apabila puasa akan menambahkan keuzuran, orang yang bermusafir. Orang bermusafir pun bermusafir kerana niat yang baik, bukannya kerana niat yang jahat. Orang yang terlalu tua dan amat lemah, orang yang tersangat lapar dan dahaga, perempuan hamil atau menyusukan anaknya yang apabila puasa boleh memudaratkan diri anak yang disuinya. Jadi berikut adalah sedikit kita ulang kaji berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam, muslimin dan mukminin, muslimat dan mukminat. Dan semoga puasa pada tahun ini akan memberi manfaat kepada kita, dan semoga pada tahun ini juga lebih mudah daripada tahun sebelumnya, dan memperbanyakkanlah kita membuat amal jariah, insya-Allah. Semoganya kita dapat menjadi hamba-hamba yang sentiasa bersyukur. Kita akhiri dengan selawat pada kita akhiri episod kali ini dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Semoga kita semua insya-Allah ditemukan malam 1000 bulan dan diberikan hidayah dan mati hidup dalam iman dan juga mati dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya